Lintah memiliki sejenis enzim dikenali sebagai hirudin yang dikeluarkan ketika menghisap darah dan mencegah tisu kulit daripada mati. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wanitanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari. Kita bertemu lagi hari ini, hari Khamis 3 Disember 2020 untuk satu lagi topik yang menarik yang akan kami kongsikan kepada anda pada hari ini bersama saya Farin Ahmad dan juga Fiza Sabjahan. Alhamdulillah, double F hari ini. Ada banyak pengisian menarik yang telah pun direncanakan oleh rakan penerbit kami, Irin Putri Azmi. Dan kita juga nak ingatkan anda penonton-penonton di rumah kan, walau di mana anda berada ketika ini, apa jua aktiviti yang sedang anda lakukan. Sebab ada juga dalam kalangan anda yang ketika ini telah pun work from home, bekerja di rumah. Ada juga yang mungkin bercuti ataupun mungkin anda sememangnya duduk di rumah saja. Apa kata anda buka TV sekarang ini, kalau di dapur tu buka kuat-kuat kerana perkongsian yang bakal kami kongsikan pada hari ini sememangnya perkongsian yang harus anda dengari. Tetapi Farin, cakap tentang tarikh 3 Disember, ada sesuatu yang istimewa juga hari ini sebenarnya. Kami ingin mengucapkan selamat Hari OKU sedunia, di mana temanya adalah membina kesejahteraan OKU mendepani perubahan. Kita nak ucapkan selamat Hari OKU sedunia ini kepada semua OKU dan juga kepada ibu bapa dan juga keluarga yang sama-sama membesarkan dan juga mempunyai ahli keluarga yang OKU. Sememangnya anda adalah sangat-sangat istimewa. Betul, kita harus mendepani perubahan dan kita sebagai sebuah masyarakat, kita harus sentiasa sokong ataupun menyokong antara satu sama lain. Ya, insya-Allah. Dan kami juga nak sama-sama kongsikan kepada anda, walaupun kita dah ada perkongsian tentang kes positif COVID yang telah pun dikongsikan daripada semalam dan juga melalui pembacaan anda, tapi suka juga untuk kami ingatkan diri kami dan juga anda penonton-penonton tentang kes yang telah pun dilaporkan positif semalam. Kalau boleh kita kongsikan semula statistik yang telah pun dilaporkan semalam, sebanyak 851 kes baharu telah pun dilaporkan, di mana terdapat 2 kematian baharu. Dan kes pula juga telah mencapai 658, tetapi masih lagi 10,000 lebih kes aktif, di mana itulah menjadi penyebab ataupun pengingatan kepada kita bahawa kita harus sentiasa berjaga-jaga dan kita jaga kita sebenarnya, Fiza. Ya, betul. Kalau kita lihat dari segi kes baharu mengikut negeri pula, Selangor masih lagi mencatat jumlah kes tertinggi, diikuti dengan Sabah, Negeri Sembilan dan juga Perak. Kalau kita kongsikan kepada anda tentang pentingnya penjagaan diri ini, Farin. Inilah kita nak ingatkan kepada anda semua, kalau tak perlu mungkin kita boleh kurangkan aktiviti-aktiviti kita di luar. Tetapi yang paling penting sekali, walau di mana kita berada, kita harus memikirkan tentang kebersihan dan juga keselamatan diri kita. Cuci tangan tu harus, wajib. Betul. Kita kadang-kadang tak apa kot kalau kita ada paranoid sikit, kalau kita dah pegang permukaan-permukaan yang dah banyak kali disentuh oleh orang lain, kita memang kenalah cuci tangan kita. Seelok-eloknya cuci tangan menggunakan sabun di bawah air yang mengalir dalam tempoh 20 saat. Betul. Cuci tangan pun kenalah ada cara yang betul juga. Betul, dan pastikan ianya benar-benar bersih dan juga penggunaan pelitup muka sebenarnya. Kadang-kadang ada orang yang orang kata memandang remeh, memandang enteng perkara ini kerana mereka merasakan mereka sangat-sangat sihat sebenarnya. Hanya orang yang sakit saja perlu pakai pelitup muka. Tapi orang kata kita semua bahawa kita harus menjaga kita, itulah salah satu cara kita bagaimana untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Penjarakan fizikal tu juga amat-amat penting walaupun anda berada di rumah bersama dengan keluarga. Saya kira kita harus titik beratkan. Lagi-lagi kalau anda yang masih lagi macam kita ni kan, kita masih lagi bekerja. Betul. Dan kadang-kadang kita terpaksa berurusan dengan ramai orang, jadi kita juga harus menjaga insan-insan di sekeliling kita, di samping kita harus menitik beratkan tentang penjagaan diri sendiri. Sebab itulah saya dan Fiza sentiasa dijarakkan bila bercakap. Dan tetamu-tetamu kami di studio juga, sebelum mereka masuk ke Seri Pentas, mereka harus melalui
SOP yang sangat-sangat orang kata ketat. Sebelum mereka nak masuk ke suri pentas ini, mereka perlu melalui mengisi borang-borang tertentu, memeriksa suhu, dan di dalam studio juga mereka perlu melalui segala penjarakan fizikal. Betul. Dan jangan jemu kerana kami harus sentiasa mengingatkan anda. Tapi bercakap mengenai kesihatan dan sebagainya, hari ini topik kita sangat unik, sangat menarik sebenarnya. Saya kira sebenarnya mereka yang sedang menonton tertanya-tanya apa yang ada dekat depan kita ni, Fiza, sebenarnya. Dia berkumpul dekat setempat tu. Okey. Ini Lintah bukan sebarang Lintah. Lintah ni dia pandai cari angle kamera. Tengok, tak payah susah kami punya studio director dan juga cameraman nak fokus sebab dia terus pandang ke sana. Kejap saya pusingkan. Okey. Pandai Farid cari tu. Nampak? Wow. Okey, jangan geli, jangan tutup, jangan tukar siaran anda. Sebenarnya kami nak kongsikan kepada anda tentang rawatan ataupun terapi lintah ini. Bagi anda yang biasa tengok lintah ni, kadang-kadang kalau teringat zaman kecil-kecil kan, pergi main kat bendang dan sebagainya, masuk sungai, masuk lumpur, Farid kadang-kadang pernah Betul. Kita panggil gigit ke? Dia gigit lah kot. Bahasa kita gigit lah. Lintah macam tu lah kan. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dalam tempoh 3 hingga 5 tahun yang lalu, ada juga terapi bekam lintah yang popular. Betul. Tetapi ia tidak dibenarkan pada hari ini kerana kita nak kongsikan tentang terapi ataupun rawatan lintah ini secara klinikal. Yang mana Fahrin ada banyak perbezaannya. Kalau dahulu mungkin ramai orang menggunakan perkhidmatan bekam lintah ini, yang mana lintah-lintah yang digunakan ini tidak dibersihkan ataupun tidak melalui proses sterilisasi. Yang mana lintah hari ini digunakan dalam proses perubatan, dilakukan oleh mereka yang sangat-sangat profesional, iaitu mereka yang bergelar doktor. Okey, jadi kita nak kongsikan juga hari ini kepada anda penonton antara terapi ataupun rawatan lintah yang dapat membantu untuk mengurangkan bengkak. Betul. Dan pelbagai lagi masalah yang kita akan bincangkan, dan inilah yang kita nak tekankan bahawa rawatan ini telah melalui proses penyelidikan sebenarnya, dan bukan sebarangan lintah. Kerana itulah kita akan bincangkan di mana ianya melalui proses-proses yang sangat ketat untuk memastikan bahawa ianya benar-benar boleh digunakan untuk rawatan. Dan kita sendiri akan tunjukkan kepada anda. Dan kepada anda, kalau ada sebarang pendapat, mungkin pengalaman tentang rawatan-rawatan seperti ini, boleh kongsikan bersama kami di Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan juga Instagram kami WCI TV3. Bukan saja untuk menjengah-jengah, berkongsi komen, tetapi jangan lupa follow. Betul, jangan lupa follow. Sambil-sambil kita nak letakkan lintah ni di mana, Farin? Bahagian mana? Saya awak. Saya ingat awak selalu migraine letak kat dahi. Saya dah pernah cuba dah ini berapa tahun, 10 tahun dulu. Tapi hari ini kita nak kongsikan dengan lebih lanjut lagi penyelidikan yang dilakukan terhadap lintah ini, yang mana rawatannya akan diguna pakai dan akan dikongsikan kepada anda. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Masukkan tangan awak dalam cepat. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Seperti yang telah pun kami wawarkan awal tadi, kami nak kongsikan kepada anda hari ini, penonton-penonton Wanita Hari Ini, tentang terapi dan juga rawatan lintah secara profesional. Telah melalui kaedah penyelidikan dan juga dengan kaedah klinikal yang akan kita lalui pada hari ini. Dan sejujurnya awak takut tak dengan lintah? Geli tak? Tipulah kalau tak geli. Tapi hari ini kalau awak dah tengok boleh menyembuhkan awak akan nak geli lagi tak? Tapi Fahrin, ni saya cakap tadi kan, saya melalui pengalaman saya di Wanita Hari Ini juga sebenarnya beberapa tahun lalu, kita ada buat demonstrasi. Maksudnya kita tak tahulah bahawa terapi itu dibolehkan ataupun tidak. Jadi kita ada buat, saya pernah buat bekam lintah tu di muka saya. Dan ia meninggalkan nostalgia juga dalam hidup saya. Okey, tapi hari ini kita tapi tahu awet muda kan. Kita terus sama tetamu kita. Sambil-sambil kita bersama dengan doktor juga, sebentar lagi kita nak kongsikan sesuatu kepada anda penonton. Tapi kita perkenalkan dahulu tetamu kita di studio. Di sebelah saya kita bersama dengan Dr. Nazni Wasi Ahmad, Pegawai Penyelidik Kanan Institut Penyelidikan Perubatan IMR. Apa khabar doktor? Baik. Terima kasih. Sihat doktor? Sihat. Alhamdulillah. Dan kita bersama dengan Profesor Dr. Hari Krishna KR Nail, Ketua Unit Penjagaan Luka, Jabatan Perubatan Am, Hospital Kuala Lumpur. Terima kasih Prof sama kita pada hari ini. Pasti ada sesuatu yang cukup menarik untuk kita kongsikan. Okey. Mungkin agaknya kita boleh mulakan dengan Prof dulu katnya. Bagaimana lintah boleh digunakan dalam dunia perubatan ni sebenarnya? Pasal kali tadi kita dah bincangkan macam-macam kaedah tradisional dan sebagainya. Tapi kali ini ianya telah macam seolah-olah diiktiraf pula ni. Okey. Lintah yang kita pakai sekarang ni memang telah melalui proses sterilisasi di mana tiada kuman. Sebab lintah yang sebelum ni dipakai masa bekam semua tu, seperti mana diberitahu sebelum ni, dia memang ada kuman bakteria semua tu. So dia boleh menyebabkan jangkitan.
Tapi sekarang ni sebab dia sterile tu, kita akan pakai pada luka-luka, and telah ada banyak evidence based medicine atau kajian yang telah dijalankan di mana lintah tu boleh pakai macam dekat Hong Kong, kita pakai untuk bila kita ada jari tu terputus ke apa semua, supaya sambung balik kita letak lintah juga. Oh wow. And then dia itu at least akan bantu untuk pengaliran darah dia supaya dia boleh sambung balik. Oh, di cantuman itu Cantuman tu juga. Sebab itu macam hand and foot punya surgeon ke ataupun plastic surgeon semua tu suka pakai itu. Di samping itu bila kita buat katakan flap di mana kita ada lubang yang terdedah, mana tempat ke atau kanser kita buang ke, kita letak flap tu kadang-kadang hujung-hujung dia akan penuh dengan kongesi. Dipanggil ada banyak sangat darah vena sana tu. So kita pakai flap dekat tempat tu untuk kurangkan kongesi vena tersebut. Di samping itu dia juga boleh dipakai untuk pasien yang rasa sakit. Sebab katakan tempat tu bengkak dan sakit ke apa semua tu, so dia boleh pakai untuk kes macam arthritis, dia boleh pakai untuk kes hematoma. Hematoma tu dia ada darah beku. So you boleh pakai itu sebab dia akan sedut darah dia. So bila sedut darah dekat tempat tu, dia tak banyak, bukan 1 liter ke apa, dia 15 ml aja paling banyak. Tetapi yang sedap dia bila dia tarik tu and then dia masukkan dia punya enzim tu, pengaliran darah dia jadi baik. So bila pengaliran darah baik, tempat tu dah bengkak. So aliran darah balik ke dalam badan pun akan bertambah. So edema atau bengkak itu akan susut. Okey. So itu menyebabkan sakit dia pun turun. Maknanya dua cara, maknanya dia menyedut darah dan memberi enzim. Okey. Kalau kita lihat ada banyak pengiktirafan ataupun lintah ini telah pun digunakan di luar negara dan sambil-sambil kita nak terus tanyakan kepada Prof dan juga Dr. Nazli, sebenarnya di set studio yang satu lagi ni, kita di set A, jururawat kita sedang melakukan sedikit rawatan untuk dikongsikan kepada anda penonton-penonton bagaimanakah kaedah rawatan lintah ini dilakukan terhadap pesakit kita pada hari ini, iaitu Encik Muhammad Akmal Azmi. Okey, doktor, bila kalau kita cakap tentang perubatan lintah ini, kalau kita tahu tadi Prof katakan di luar negara, di Hong Kong pun telah pun diguna pakai, tetapi di Malaysia sejak bila ia telah pun dilakukan dari segi penyelidikannya, dan adakah telah pun kita lakukan ataupun mulakan rawatan ini kepada semua pesakit? Okey. Penyelidikan di Malaysia bermula pada tahun 2016 sebab penyelidikan ni mempunyai 2 fasa. Fasa pertama is mendapatkan lintah yang sterile seperti telah disebut tadi. So untuk mendapatkan lintah yang sterile, kami telah menjalankan penyelidikan selama 2 tahun. Sejak 2016 sehingga 2017. So semasa buat penyelidikan kami berjaya mendapat lintah sterile, kami pun apply untuk clinical trial sebab kalau kita buat penyelidikan yang tidak boleh diterjemahkan kepada penggunaan, tidak berguna juga. So setiap penyelidikan yang dijalankan, kami cuba untuk diterjemahkan untuk digunakan kepada pesakit yang akan memanfaatkan pesakit. So selepas kami telah sterilkan, untuk sterilkan lintah is not senang. Kami telah menggunakan berbagai cara. Bukan suka-suka, bukan. Sebab kalau tradisi, mereka cuma akan tangkap lintah tu, letak ke tempat simpanan mereka dan mereka biarkan sampai lintah tu bersih. That means tidak ada macam yang sedang kita saksikan di macam TV, doktor? Ya, betul. Okey. So yang ni kami sterilkan. Tetapi kalau tradisi tak buat macam ni. Mereka cuma letak ke air, beberapa kali salin air, and then dah bersih, nampak air bersih, digunakan. Sebenarnya yang tu masih ada kuman, bakteria. Tapi kalau dari segi yang macam apa yang dilihat di sini, memang dia 100% bebas dari kuman. Okey. Maksudnya ia bukanlah satu proses yang mudah, ya. Maknanya lintah yang digunakan sememangnya telah melalui proses sterilisasi yang mana bakteria-bakteria yang ada pada lintah tersebut telah pun dibunuh ataupun dibuang sebelum diletakkan kepada pesakit. Okey, Dr. Hari, kalau kita cakap tentang pesakit ini pula kan Farid, kan mungkin ramai juga yang tertanya-tanya, adakah semua jenis pesakit boleh mendapat rawatan lintah ini ataupun ada sakit-sakit tertentu yang sesuai untuk diguna pakai terhadap rawatan lintah ini? Okey, memang sebab lintah ni kita pakai ni sekarang ni untuk kurangkan dia punya sakit, kurangkan dia punya bengkak semua tu, di samping untuk membantu dalam aliran darah dia. So kita pakai untuk kes-kes di mana mungkin dia ada luka, katakan disebabkan oleh kongesi vena macam kita panggil sebagai venous ulcer tu, di mana memang kaki tu akan bengkak. Sebab aliran darah ke atas tak berapa bagus. So memang dia punya injap semua tak jalan. So itu jadi menyebabkan masalah dia. So bila kita pakai benda ni, dia akan kurangkan dia punya bengkak semua tu, sakit pun akan kurang. So patient rasa ringan. Macam Cik Akmal ni pun sama, dia pada mula-mulanya dia tak boleh letakkan kaki ke bawah.
Dia rasa sakit sangat tu. So bila letak tu dia senang sikit. So sekarang ni dia boleh jalan. So dia pakai dengan tongkat semua tu, dia boleh jalan, tak ada masalah. Sebelum ni dia pakai kerusi roda. Tetapi bagaimana kita nak bezakan siapa yang benar-benar sesuai, benar-benar perlu melalui kaedah rawatan ini ataupun kaedah rawatan yang moden? Mungkin kita dah ada selalu rawatan-rawatan yang biasa kan, tapi yang ini apa keistimewaan dan siapa? Okey, penting sekali tu dia kata jumpa dengan doktor dekat hospital. So sekarang ni Lintah ni adalah dalam kajian. Tapi dekat HKL memang kita dah mulakan kajian ni semua tu, dan tahun ni kita dah publish paper juga. Kita ada 4 kes sebelum ni yang memang nampak dia punya perubahan. Di samping itu luka dia pun jadi kecil sikit sebab aliran darah dia bagus. Nombor 2, sakit dia pun kurang dan juga bengkak dia pun kurang. So kes tu memang kita dah dicetak di luar negara dekat jurnal yang besar tu. Dan sekarang ni kita teruskan dengan kajian. So kita semua sekali sekarang kita ada 11 pesakit tu. So pesakit tu memang kita pilih. That means katakan untuk lebih ke sakit ke bengkak ke, dia ada flap ke apa ke, bergantung tu. So yang tu memang indikasi dia. So kita akan pilih mengikut pesakit tersebut, keadaan luka tu. Baiklah. Dr. Nazni, kalau kita lihat memang cakap tentang lintah ni, mungkin penonton cakap, saya pernah buatlah bekam lintah ni. Kebanyakan ataupun kebiasaannya didengari melalui kaedah perubatan tradisional. Tetapi kita nak lihat juga hari ini bagaimana peranan IMR sendiri membawa lintah ini terhadap satu lagi orang kata rawatan yang lebih efektif dan juga klinikal yang dibawa ke hospital, doktor. Okey, sekarang ni kami telah pun mendapat lintah sterile. So Kementerian Kesihatan memerlukan teknik-teknik rawatan yang tidak mempunyai sakit. So jika kita gunakan lintah, dia tak sakit. Actually dia seperti gigitan nyamuk je. Dia sangat tak sakit. So saya rasa and then kalau gunakan lintah tak perlu lagi guna antibiotik. So pengurangan antibiotik pun dikurangkan. And then satu lagi is dikurangkan ubat tahan sakit. Sebab daripada pesakit yang Dr. Hari pernah buat, pernah ada seorang pesakit yang dia kata kalau dia guna lintah 4 minggu dia tak payah makan ubat tahan sakit. So itu ialah yang something yang baiklah kan. So kami harap kalau ujian klinikal kita berjaya nanti, so yang ni boleh disyorkan di hospital-hospital di Malaysia lah nanti. Tapi Farin, saya ada satu kemusykilan. Sebab lintah ni kebiasaannya, kita tahulah lintah ni kalau kita pergi sawah ke, kita main dekat lumpur ke, kadang-kadang kat sungai ada lintah ni. Tetapi adakah lintah-lintah itu boleh diguna pakai? Sebab kita tak naklah pula nanti penonton-penonton kata kat belakang rumah saya pun ada lintah. Dia ambil, dia letak kat kaki dia. Adakah dari segi penggunaan dan juga pemilihan lintah ni, adakah lintah-lintah ini diternak ataupun lintah-lintah yang mana kita boleh ambil kemudian di-sterile, doktor? Kita tak boleh guna sebarang lintah. Sebab lintah ni ada risiko dia. Takut dia akan memudaratkan kita. So di Malaysia ni terdapat 2 spesies lintah yang boleh digunakan dari segi perubatan. Salah satu is Hirudinaria manilensis. Farin sebut panjang tadi. Satu lagi is Hirudinaria javanica. So manilensis ni asal usul dia daripada Manila. Tapi di Asia Tenggara memang 2 spesies ni sangat senang dijumpai. 2 spesies ni. Tapi overall di Malaysia terdapat 6 spesies. Tapi yang boleh digunakan untuk perubatan cuma 2 spesies ni lah, which is manilensis dan javanica. Dan rupanya seperti mana yang kita saksikan pada hari ini yang ada di studio ni ataupun seperti mana kita saksikan. Baik, sebelum kita bercerita lebih panjang bersama dengan Prof dan juga Dr. Nazni, apa kata kita mungkin dapat juga mengimbas serba sikit sejarah penggunaan lintah dalam perubatan. Sama-sama kita saksikan. Siapa sangka lintah yang selama ini dianggap sebagai parasit sebenarnya mempunyai banyak kelebihan. Lintah telah digunakan untuk tujuan perubatan sejak lebih 2000 tahun lalu. Pada zaman tamadun India dan Greek, kaedah berbekam lintah digunakan sebagai salah satu cara perubatan mereka. Selain itu, lintah yang merupakan sejenis spesies hidupan air sudah lama digunakan oleh orang Melayu Nusantara sebagai ramuan perubatan, namun ianya tidak diuji secara saintifik. Di Amerika Syarikat, pakar bedah plastik menggunakan lintah untuk mengeringkan darah daripada luka selepas penyambungan anggota badan atau tisu. Terapi lintah juga dikenali sebagai terapi hirudo. Lintah memiliki sejenis enzim dikenali sebagai hirudin yang dikeluarkan ketika menghisap darah dan mencegah tisu kulit daripada mati.
Penggunaan lintah bagi merawat pesakit di negara ini mula diperkenalkan di hospital kerajaan pada tahun ini selepas hampir 4 tahun penyelidikan dijalankan. Penggunaan hidupan yang dianggap menggelikan seperti lintah dijangka dapat membawa perubahan dalam dunia perubatan moden di negara ini. Sejauh manakah perubatan lintah mampu menyembuhkan pesakit? Itu dia, dah lama sebenarnya kaedah penggunaan lintah ini digunakan. Jadi Prof, hari ini kita nak kongsikan bersama dengan Encik Azmi. Encik Azmi, apa khabar? Alhamdulillah. Okey, kalau dari awal tadi, rakan jururawat tadi telah pun meletakkan 4 ekor lintah di kaki Cik Azmi. Apa rasanya sekarang ni Cik Azmi? Saya tengah sedut darah kotor. Oh, Dia dapat rasa sikit. okey. Cik Akmal rasa macam dia sedang Dia sedut. tengah sedut darah tu. Sedang sedut. Okey. Prof, mungkin Prof boleh kongsikan juga. Macam tadi Prof dah terangkan serba ringkas siapa yang boleh melalui rawatan ini. Tapi bagi kes Encik Akmal ini, apa yang boleh dikongsikan kepada penonton? Okey, yang kes macam ni dia memang ada luka dekat kaki dia. So itu memang kita rawat dengan rawatan moden semua tu. Di samping itu nampak kaki kiri dia lebih bengkak daripada kaki kanan. Itu satu. Nombor dua, dia ada sakit. Okey. So memang dia ada sakit, and kita sebagai pain free hospital, and juga pain tu sebab dia fifth vital sign very important tu. So kita memang kurangkan kaki tu. So bila patient datang, kita akan cek dia punya skala tu, betul ke sakit tu. So yang ni dua penting untuk kita letakkan leash tu. Satu untuk sakit, satu untuk bengkak. Even arthritis, dia katakan orang tua jika dia ada sakit dekat lutut ke apa semua tu, arthritis lama-lama tu, dia boleh pakai ni. Sebab dalam dia memang ruang dia, minyak dia kurang semua tu. So dia jadi haus, dan di sempat tu akan jadi bengkak. Di samping itu, dia boleh digunakan hanya untuk kes-kes di mana kita nak buat plastik surgery. Okey. That means flap, graft bersama dengan attachment, katakan telinga tercupit ke atau terkeluar ke apa ke, kita cantum balik, jahit balik, semua kita boleh pakai juga. Sebab dia membantu dalam aliran darah. So penting ni aliran darah tu yang cairkan darah, dua-dua ni. So itu yang membantu sikit. And bila Dr. Nazni ada beritahu tadi yang kita tak perlukan antibiotik ke, sebab apa? Sebelum ni lintah yang dipakai tu memang dia lintah yang tak steril, ada kuman. So kita kena cover macam prophylactic punya antibiotik, kena bagi dulu. Tapi yang ni sebab steril, dia bersih macam maggot. So tak perlu pakai antibiotik tu. Okey, sebab sebelum kita ke Dr. Nazni, sebab Prof ada katakan tadi macam maggot, sebab sebelum ni Prof juga pernah datang, kita kongsikan kepada penonton kita tentang rawatan maggot ini. Kalau kita lihat tentang kes Cik Akmal sendiri kan, mengalami masalah diabetik, kalau kita lihat juga di visual tadi tu dan dikongsikan luka di hadapan ni, adakah boleh dicantumkan ataupun diguna pakai kedua-dua rawatan, kaedah rawatan maggot dan juga rawatan lintah ini, Prof? Boleh. Memang atas Encik Akmal ni, memang kita pakai maggot dulu. Sebab luka dia dekat tempat ni, dia ada tisu mati dengan nekrotik semua tu. So maggot tu kita letak atas tu. Sebab tu dia panggil terapi ulat tu maggot debridement therapy. Dia untuk keluarkan semua tisu mati semua tu. So dia punya dia punya cara kerja atau pathophysiology lah, dia bantu untuk benda tu. Di samping itu lintah pula untuk aliran darah, kurangkan dia punya bengkak, kurangkan sakit semua tu. Kalau kita kamera boleh tengok di sini kan, saiz lintah ni pun berbeza-beza, Prof. Ada yang mungkin dah sedikit berisi ataupun gemuk sikit, mungkin ada kerana darah yang telah pun disedut. Yep. Disebabkan Sebab dia akan ambil lebih kurang 5 hingga 15 ml darah. So dia akan sedut, selepas tu kita akan tunggu sampai dia jatuh sendiri. Jatuh sebab sendiri. Jangan tarik. Sebab dia ada cangkuk. Okey. And lintah ni ada 300 gigi. Okey. So memang dia mencangkuk atas tu. So jika you tarik ke apa ke semua tu, dia akan tinggal kesan dia dekat tempat tu. And masa itulah you boleh dapat jangkitan masuk ke apa lain tempat semua tu, sebab dia ada tempat gigitan tersebut. Itu yang boleh jadi bengkak dan sebagainya. Cik Akmal, masa mula-mula doktor orang kata memberitahu kepada Cik Akmal bahawa selain daripada kaedah rawatan moden yang digunakan, akan digunakan juga rawatan seperti rawatan maggot dan juga rawatan lintah ni. Masa tu mula-mula macam mana reaksi Cik Akmal? Reaksi dia kalau macam maggot sebab saya tak pernah kena. So kalau macam jadi macam terkejut sikit lah. So bila dah pakai maggot, kita tengok perubahan dia, dia punya impact perubahan besar lah. Yang sebelum ni kita tengok macam kotor, luka kan. So bila kita lepas pakai maggot ni, isi kita bersih. Okey, bila dah guna lintah pula rasa macam mana? Lebih ringan ke kaki tu, bengkak lebih surut dan macam mana? Macam saya lepas pakai lintah tu, dia surut je lah. Dia punya bengkak tak teruk sangat. So perairan darah dia lancar lah sampai ke luka. So luka jadi cepat sembuh je lah. Okey, Alhamdulillah. Okey, Cik Akmal baru berusia 29 tahun dan kita harapkan rawatan ini juga dapat memberi banyak impak yang bagus kepada proses orang kata
kesembuhan Encik Akmal ni. Sebelum kita nak sambung lagi dengan Prof dan juga Encik Akmal, Fahrin dan juga Dr. Nazli juga ada sesuatu nak dikongsikan di sana. Silakan Fahrin. Tadi Dr. Nazli pun ada komen, dia nampak muka geli-geli Fiza. Jadi tu kan. Lepas ni Prof mungkin boleh kasih Fiza cuba tu secara langsung dekat dia. Okey, Doktor, pertama sekali saya sebenarnya cukup teruja sebenarnya apabila melihat tentang rawatan lintah. Dan saya rasa nak mengucapkan syabas kepada Institut Penyelidikan Perubatan sebenarnya. Tapi pada peringkat awal, saya kira 2016 baru bermula. Tapi apa yang orang kata menarik minat IMR ini untuk membuat penyelidikan tentang lintah ni? Mesti ada nilai-nilai saintifik dan klinikal. Pasal banyak juga tradisional yang kita tak buat kajian. Tapi kenapa lintah ni? Okey. Sebab IMR pada mulanya telah pun menjalankan kajian maggot debridement therapy, iaitu terapi ulat. So kami dah tahu macam mana nak steralkan ulat-ulat daripada flies. Okay. So and terdapat permintaan daripada hospital-hospital bila mereka tahu yang IMR mengeluarkan sterile maggots, mereka pun telefon dan bertanya, ada tak dia kata lintah yang sterile. Okay, dia nak guna untuk venous congestion. So pada masa itu kami tidak ada. Kami kata kami tak ada. Bermaksud kami perlu menjalankan kajian untuk mensterilkan lintah. So and then kami tahu bahawa lintah ni memang digunakan secara tradisi tapi tidak sterile. And pada tahun 2016 lintah telah pun dikata tidak boleh digunakan, diharamkan penggunaan kalau tak sterile. Tapi kita telah pun bermula awal untuk mensterilkan lintah ni which is 2016. Okay. So kita dah bermula and then tidak mudah untuk sterilkan lintah. Sekali lagi saya nak cakap sebab kami guna bermacam-macam bahan dan kami in fact guna bahan seperti kunyit, seperti bawang putih, seperti satu lagi is kunyit dan bawang putih lah, bawang merah. Garam tak boleh sterile. Garam lintah akan mati. Okey. Garam ni untuk supaya kalau lintah tu terlekat pada badan seseorang, dia melepaskan cekaman itu. Kalau dia tak lepaskan, kalau kita tarik, sebab lintah ni seperti mana Dr. Hari kata ada 300 batang gigi. So dia ada 3 rahang. So, that is the reason bila dia sedut, bila dia tinggalkan badan pesakit, dia akan ada mark, ada tanda di situ. Tanda tu seperti Mercedes-Benz, logo Mercedes-Benz. Okay. 3 rahang dia. Baik Doktor, kalau kita melihat sebenarnya adakah konsep rawatan lintah ini ataupun pensterilan lintah itu juga ada dibuat di negara-negara lain ataupun mungkin ada bertukar-tukar pendapat dengan bahagian perubatan di negara-negara lain tentang lintah ni? Okey, pada tahun 2016 apabila saya bermula untuk nak buat kajian ni, saya pernah tanya seorang doktor daripada Israel sebab dia memang kononnya dikatakan bapa penggunaan lintah di Israel. So dia pernah datang kat Malaysia tapi dia gunakan pasport Greek lah sebab Israel tak ada Malaysia. Faham. So saya tanya dia, saya kata sebab you dah banyak guna lintah yang sterile, boleh tak saya nak kongsilah macam mana nak sterilkan lintah. Sebab kami cuba masa tu kami cuma semua bahan-bahan seperti garlic, seperti antibiotik. Kami guna banyak bahan tapi tak berjaya. So dia kata forget about it. Dia kata lupakan sahaja nak sterilkan lintah. Gunakan dengan antibiotik. That means bila kita guna di negara luar, bila dia guna lintah, dia akan bersamakan penggunaan antibiotik. That means dia akan bagi pesakit tu makan antibiotik dan guna lintah. So di Malaysia kami tak buat macam tu. Lintah kami steril, kami terus boleh gunakan atas pesakit. So tak kongsilah. Ini adalah kita buatan Malaysia. Buatan Malaysia sendiri. Bangga saya. Okey, dan kalau kita lihat tentang lintah-lintah tadi tu, okey, satu yang terpilih, yang telah disteril dan sebagainya, adakah lintah-lintah yang sama boleh digunakan juga ke atas pesakit lain ataupun lintah tu terus terpaksa dibuang saja atau bagaimananya? Kalau lintah tu telah digunakan usage, dia tak boleh digunakan atas pesakit lain sebab takut penularan penyakit daripada seorang ke seorang lagi. Dari nombor satu. Nombor dua adalah tidak beretika menggunakan lintah yang telah digunakan. So apa kami buat is selepas kami gunakan, kami akan terus matikan dia. Okey, dan kalau orang kata nak bertanya tentang perbezaan pelbagai konsep bekam. Okey, bekam biasa kita tahu macam cupping tu Tapi bekam lintah ni apakah perbezaan dan apakah mungkin kelebihannya? Bekam tu memang sunnah kan. Kita tahu Nabi Muhammad SAW pun telah menggalakkan penggunaan bekam. So di sini cuma bekam ni telah dimodernkan dengan penggunaan lintah dan lintah yang sterile. So bila kita guna bekam tu, kita guna
benda plastik cup kan untuk sedut darah. Tapi jika guna lintah ni dia ada bahan-bahan aktif yang dia Betul. akan mengeluarkan dan ini akan bertindak balas dengan badan kita. Itu berbalik kepada aliran darah dan juga enzim yang akan diberikan kepada pesakit. Baik, mungkin Prof, Dr. Hari di sana bersama Fizanya. Prof, mungkin saya nak tanya sikitlah Prof. Kalau untuk saya minat sukan sebenarnya. Kalau untuk perubatan sukan boleh ke guna lintah ni, bengkak-bengkak dan sebagainya? Boleh, sebab salah satu daripada indikasi dia ialah untuk arthritis. So arthritis tu sebenarnya dibengkak dekat sendi. So sekarang bila you jatuh pun, apa yang jadi ialah memang sakit dan juga bengkak. So bila you pakai dengan lintah ni, dia akan bantu juga. Sebab you tengok macam patient kita semua tu, dia akan rasa macam kaki dia ringan, kurang sakit, senang bergerak. Pergerakan yang penting, khususnya dekat sendi ke mana-mana tempat. So jika sports injury memang dia bengkak tu tak boleh gerak semua. So time tu lah letak tu. So dia akan mempercepatkan dia. Sebab itu kita letak ni sebagai satu lagi modaliti dalam bioterapi di dunia ni. At least kita boleh pakai untuk banyak indikasi. Mana-mana bengkak pun boleh juga. Even selepas operation juga. Macam saya beritahu sebelum ni pula dekat Rusia. Operation dekat muka. And selepas operation apa jadi? Bengkak. Sebab penuh dengan dia punya air fluid apa semua tu dengan darah beku semua tu. So bila dia pakai dekat muka pun berfungsi juga. So dia kurangkan bengkak semua, cepat sikit clear dia punya luka tersebut. Dan dia boleh balik rumah juga. Itu yang penting. And bila you jatuh sports injury tu, memang banyak kali dia akan lebam. Dia form hematoma. So bila hematoma bengkak macam tu semua tu, you nak pakai ubat, dia punya masa. Tuam-tuam dengan air sejuk lah, air panas lah apa semua berterusan tu biasa tu. Tapi masalah dia bila pakai dengan lintah tu, dia akan kurangkan tu. Sebab bila dia bengkak dekat tempat tu, apa jadi you ada pengumpulan darah dengan dia punya bahan toksik apa semua tu. So bila letak lintah tu, dia akan menyebabkan cairkan darah tu dan senang untuk alih balik. So aliran balik tu mengurangkan bengkak dekat tempat tersebut. Terima kasih Prof. Farin teringin ke? Itulah saya takut lepas ni orang pergi gym dia bawa lintah pula. Tapi kita ada bawa 4 orang jururawat hari ni kan. Yang ada pula tu lintah yang dah disteral. Kalau nak cuba Farin tak apa. Silakan. Okey, doktor tadi Prof ada katakan bahawa ia juga membantu untuk mencairkan darah dan sebagainya kan. Tetapi kalau kita cakap tentang rawatan ini, bagaimana pula terhadap mereka yang mungkin ada komplikasi-komplikasi tertentu ataupun menggunakan ubat-ubat tertentu yang juga ada proses mencairkan darah. Adakah boleh digunakan rawatan ini ataupun tidak boleh? Okey, penting sekali ni ada beberapa keadaan di mana kita tak pakai lintah tu. Satu ialah jika dia ada masalah pendarahan. That means penyakit macam katakan hemofilia ke ataupun von Willebrand disease ke apa semua, di mana senang berdarah. Dia terhantuk mana-mana pun dia akan berdarah dah. Yang tu keadaan penyakit dia. Nombor 2, dia mengambil ubat untuk mencairkan darah. Katakan warfarin ke atau Plavix ke apa semua. So yang kes-kes macam tu semua tu kita kena tengok case by case tu, clinical dia boleh ke tak, and then memang darah dia banyak cair ke tak. Sebab bila pakai ini, katakan pendarahan berlaku, kita kena tahu untuk berhentikan dia. Penting. So case macam tu kena jaga sikit. Nombor 3, seperti biasa apa-apa perubatan pun dekat wanita hamil kita tak pakai. Sebab apa tu kita selalu tak pasti apa akan terjadi ke apa. Biasanya selamat. Tetapi disebabkan seluruh dunia takut, tu dia akan jaga itu. So beberapa kes ni lah. Alright. Kalau itu siapa yang boleh dan juga tidak boleh. Tapi dari segi proses pemulihan macam pesakit ni, macam Akmal sendiri kan, berapa rawatan atau berapa kali rawatan perlu dilalui untuk kita pastikan bengkak ini hilang ataupun surut serta-merta? Okey. Biasanya dalam jurnal-jurnal dan literature dan kajian yang telah diterbitkan sebelum ni, jika you pakai sekali, you akan nampak dalam masa sebulan tu, memang dalam masa seminggu tu dia beku semua akan kurang. Dan dia punya bengkak akan kurang. Dalam sebulan tu you akan rasa dia tak akan ada sakit ke apa. So penting tu tak perlu bagi analgesic ataupun pil tahan sakit. So itu yang penting. Sebab apa, banyak kali sekarang ni apa jadi bila kita bagi pil-pil untuk tahan sakit semua tu, satu ketagih. Nombor 2 katakan dia boleh efek gastrik. Nombor 3 dia boleh efek dia punya buah pinggang. So disebabkan itu kita kurangkan kaedah farmakologi untuk tu. So kita pakai yang cara bioterapi. Sebab sekarang baru ni apa jadi, even International Biotherapy Society semua yang kita ada dekat dunia ni, dia sedang balik kepada cara biologi lama-lama. That means yang apa yang dicipta oleh Tuhan sekarang ni memang ada fungsi dia. And sekarang dia lebih ke lokal, di mana di sini kita cairkan darah dekat kaki saja, bukan satu badan. Bila pakai warfarin ke apa, satu badan, kepala sampai kaki. And then ubat tahan sakit pun sama, dia cover semua tempat. So kita nak kurangkan kaedah farmakologi atau ubat-ubatan ini dan lebih kepada kaedah modaliti baru untuk membantu. Kita akan memberi satu kaedah modaliti baru dalam dunia perubatan terhadap rawatan-rawatan terkini lah. Farid, ada sesuatu nak dikongsikan juga bersama Baik, Dr. Nazir, di
penghujung perbincangan atau perkongsian kita ni, mungkin ramai juga kat luar sana dah mula berminat. Kalau nak mendapatkan rawatan ni, bagaimana, adakah aksesnya ataupun mungkin ada sebarang pesanan akhir? Silakan. Okey. Sekarang ni kami masih dalam penyelidikan di mana is clinical trial. So jika penyelidikan ini memberikan satu outcome yang bagus, insya-Allah ia boleh dibawa ke depan kepada Kementerian Kesihatan untuk digunakan sebagai salah satu modaliti untuk dalam rawatan pada pesakit. Bermakna mereka, masyarakat akan mendapat akses ni setelah mendapat kelulusan. Dan kertas kajian tu. Okey, baik, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Dr. Nazni Wasi Ahmad, Pegawai Pendidikan Institut Pendidikan Perubatan, kerana bersama dengan kita pada hari ini, dan juga bersama-sama dengan Fiza. Kita nak ucap terima kasih kepada Profesor Dr. Hari Krishna KR Nair dan juga Cik Muhammad Akmal Azmi kerana berkongsi pengalaman dan bersama dengan kita untuk rawatan lintas. Cukup menarik, cukup unik. Okey, terima kasih juga sekali lagi, dan kita harapkan apa perkongsian kita pada hari ini dapat memberi manfaat dan juga satu lembaran baharu dalam moraliti dunia perubatan ini, kaedah-kaedah terkini yang boleh diguna pakai untuk merawat penyakit-penyakit yang sedia ada. Kita nak berehat dahulu seketika, sekembalinya nanti kita akan bersama dengan Azmi Saad. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Dengarlah kasih rintihan hatiku, getaran cinta menyalurkan rindu. Maafkan kerana telah dulu melukai kamu di saat kau terlalu menyintai. Kau tetap menanti biarpun pedih di hati. Kini ku tahu akan sucinya cintamu. Tulus cintamu melengkapkan hariku. Betapa berharganya waktu, detik bila di sampingmu. Tak ku percaya kasihmu yang terindah, dan kini aku pasti hanya kaulah yang satu-satunya. Kau tetap menanti agar ku kembali, walaupun tak pernah ku hargai. Wow, tulus cintamu melengkapkan hariku. Betapa berharganya waktu, detik bila di sampingmu. Tak ku percaya kasihmu yang terindah, dan kini aku pasti hanya kaulah yang satu-satunya. Takkan ku biarkan terluka lagi. Ajari aku menjaga hatimu. Wow. Jangan pernah walau sekali kau pergi dariku. Wow, tulus
Farin, kalau penonton dengarkan baik-baik lirik lagunya, ini lagu yang setelah 12 tahun dipendam, direka, dicipta ketika tunggu SPM ketika tu untuk teman istimewa yang hari ini dah pun menjadi isterinya. Tahniah Azmi. Ya, Azmi, kenapa tunggu lama sangat Azmi? 12 tahun ni. Memang sedap buat tangan tu. Saya sebenarnya tak yakin yang saya ada bakat cipta lagu lah. Sampailah awal-awal tahun hari tu, ada satu company nama dia Valiant Music. Dia tanya ada tak lagu sendiri. Dia nak cuba keluarkan rilis lagu ni lah sebagai lagu single saya. Jadi saya pun bagi dengar demo tu. Dia kata okey. Jadi yelah, kalau tak ada orang minta tu rasanya tak keluar ke sampai tak confident. Tapi kan yang paling istimewa sebab tajuknya Tulus, kemudian lagu ni pula dicipta masa tu masih bercinta-cinta kan dengan isteri. Ya, betul. Sekarang dah jadi isteri, Farid. Alhamdulillah. Hadiah untuk peminat dan juga isteri. Azmi, kalau kita lihat di YouTube dah ada pun 25,000 orang yang menonton ataupun mendengar lagu ini. Tapi kalau kita cakap tentang percaturan solo ni, biasa orang tahu Azmi dengan Khalif Baskers kan. Tapi ini penampilan solo. Rasa satu cabaran tak? Susah tak? Sebenarnya memang mencabarlah untuk solo. Sebab saya selalu kalau menyanyi mesti nak kena pegang instrumen. Okey. Jadi kalau nyanyi solo ni memang tak ada instrumen kan. Jadi memang agak mencabar. Dan ramai orang kenal Khalif Baskers daripada saya sendiri kan. Jadi nak bawa nama sendiri dia pun agak mencabarlah. Okey, Azmi, bila kita bercerita lagu ni, lagunya 12 tahun, tetapi liriknya, ilham, inspirasi tu, mana baik-baik lirik yang indah tadi tu? Siapa yang tulis, mana dapat tu? Memang lagu dan lirik memang asasnya tu 12 tahun lepas lah. Saya buat sendiri dan baru-baru ni kita jumpa dengan Ezra Kong yang produce dan dia bantulah, dia ubah sikit lirik dan melodi ada juga dia ubah sikit. Mengikut kesesuaian pasaran semasa lah. Betul. Sebab biasalah lepas sekolah punya lirik kan dia kurang seni sikit. Jadi Ezra tolong touch up bagi cantik lagi. Tapi karya asalnya memang 100% daripada Azmi sendiri. Azmi, kalau kita cakap orang dengar Azmi, kalau kita kaitkan dengan lagu-lagu yang dibawakan oleh Khalif Baskers juga sebelum ni kan, genre-nya lebih kurang sama je Farin kan. Tapi kalau dah melalui penampilan solo ni kan, pernah tak terfikir nak cuba sesuatu yang berbeza sikit Azmi? Memang kalau boleh macam itulah. Sebab zaman sekarang ni memang orang nak akan kelainan kan. Jadi memang akan cari juga kelainan supaya memang boleh tunjukkan kelainan, beri sesuatu pada peminat-peminat lah. Okey, katalah diberi peluang kelainan itu. Apa yang Azmi nak bawakannya? Mungkin saya nak nyanyi dengan penyanyi rap ke. Siapa? Siapa yang terlintas yang teringin lah sangat? Siapa? Kalau saya minat Ultimate. Wow. Tak tahu dia nak nyanyi ke tak sekarang. Okey, Azmi, kalau kita cakap tentang lagu ni kan, sebenarnya bakat terpendam tu ada. Banyak sebenarnya. Memang berbakat besar Azmi ni bukan saja boleh menyanyi, bermain instrumen, tapi juga boleh mencipta lagu. Kalau lepas ni ada pula artis-artis lain setelah mendengar dan mengetahui tentang lagu Tulus ni, nak minta Azmi pula mencipta lagu untuk mereka. Adakah Azmi akan hasilkan naskah untuk mereka? Semestinya. Malah saya memang berharap sangat lepas ni saya lebih banyak produce daripada menyanyi lah mungkin. Memang minat. Saya sebelum menyanyi pun banyak buat kerja dalam studio, buat muzik. Macam dulu kawan nak nyanyi, dia tak ada -1, saya buatkan. Macam itulah. Jadi saya suka kerja dalam studio. Jadi kalaulah ada orang memang minta saya buatkan lagu, semestinya saya akan bekerjasama lah. Farin ada nak keluarkan single baru? Itu saya dah agak dah. Fiza akan cakap macam tu. Dekat biasa mungkin Azmi pilih-pilih juga. Fahri Ahmad tak apalah, tak layak lah. Okey, kita cuba bergurau saja. Baik Azmi, sebarang pesanan akhir kepada penonton-penonton wanita hari ini untuk lagu Tulus daripada anda ni. Okey, boleh saksikan lirik klip Tulus di channel YouTube Universal Music Malaysia dan juga boleh saksikan dengarkan di semua digital platform lah. Dan insya-Allah support lagu ni, nantikanlah lagu-lagu terkini daripada saya seterusnya lepas ni. InsyaAllah. Kami ucapkan selamat maju jaya dan segala yang terbaik untuk Azmi. Terima kasih. Dari segala hal, semoga setiap apa yang diimpikan jadi kenyataan. Amin. Dan baik-baik saja. Dan insyaAllah kita juga akan mendengarkan satu lagi lagu daripada Azmi di hujung siaran nanti, Farid. Baik, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini.
Baik, sebelum kami menamatkan siaran pada hari ini, ada sesuatu yang cukup istimewa ingin dikongsikan mengenai iQIYI. Bagi mereka yang nak tonton gerak khas finale selain di TV, boleh tonton di aplikasi iQIYI atau iq.com. Dan bukan setakat gerak khas, kalau anda nak cari platform streaming yang dipenuhi drama tempatan yang best, iQIYI ialah pilihan nombor 1. Lokal drama seperti Cinta Sekali Lagi dan 7 Hari Mencintai ataupun Farin, drama Korea Tale of the Nine Tail dan akan datang Hush yang menampilkan Yuna dari SNSD boleh ditonton di iq.com secara percuma dan eksklusif. Hebat tak hebat? Betul ni, Korea Tale of the Nine Tail ni ramai peminat-peminatnya. Dan satu lagi mengenai 12.12, Lazada akan mengadakan jualan terbesar akhir tahun terhebat pada 12.12 ini. Jangan lepaskan peluang ini untuk membeli belah kerana beli satu dapat dua disubsidikan oleh Lazada, ada jaminan harga terendah dengan 12 kali ganda pulangan perbezaan harga dan juga penghantaran percuma. Jadi jangan lupa saksikan Lazada Chief Discount Officer di TV3, TV3 YouTube dan juga aplikasi Lazada pada 11 Disember ini jam 9 malam. Dapatkan tawaran harga yang lebih hebat semasa rancangan ini nanti. Ish, berapa hari je lagi? Betul, 12.12. Dan kami akan kembali pada hari esok Jumaat dengan hikayat perkahwinan di mana pentingnya komunikasi dalam rumah tangga. Tak ada komunikasi, saya rasa punahlah rumah tangga. Betul lah untuk orang yang dah berumah tangga. Kerana kita ni semua manusia. Betul, insyaAllah. Perkongsiannya esok bersama dengan tetamu di studio dan kita dah pun sampai di penghujung siaran. Semoga perkongsian kita hari ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat yang berguna kepada anda penonton-penonton wanita hari ini. Okey, kami tinggalkan anda bersama dengan Azmi Saad dengan lagunya Manusia. Assalamualaikum. Bye. Pernah sekali ku rasa cintamu walau dalam lena, bagaikan jiwa lemah ternoda. Segala yang pernah ku ada hilang dalam sekelip mata. Betapa siksa tanggung derita. Ku kesali semua sedang hati lara hanyut dibuai dunia. Ku hanyalah manusia tak berdaya. Jauh telah ku tersasar dari janji yang ku lupa. Kau terawal dan terakhirku cinta. Selalu akan ku puja kasih yang tiada tara. Mudahnya aku persoalkan tanpa sebarang penyesalan. Mataku dikaburi curiga. Apa sebenarnya ku mahu? Masih lagi ku dibelenggu. Tak mampu untuk aku jelaskan. Ku kesali semua sedang hati